Berapakah kos sebenar untuk run robot trading dalam MetaTrader 4? Let's go, episod ketiga. Hello guys, welcome back to Cap punya channel. So right now, for this week, kita nak buat satu konten berkenaan dengan macam mana untuk kita optimizekan cost untuk running robot trading di FBS secara real money. Maksudnya dalam menggunakan duit yang betul. Sebenarnya cost yang paling besar dalam running sesebuah EA adalah ada tiga lah. Kalau daripada dulu, secara klasiknya ada tiga. Iaitu cost untuk membina robot trading, iaitu cost biasanya dia akan melibatkan masa lah untuk you guys cari strategi yang bagus, and also you upah programmer untuk buat EA tu. So dia ada dua kat sini, iaitu cost tenaga dan juga cost duit. Sebab you nak upah programmer kan, you nak revise dengan dia tu, dia akan perlukan duit lah. Okay, bergantung kepada harga yang dah you bincang. Untuk yang kedua adalah cost untuk you membeli server, iaitu membeli VPS. VPS stand for Virtual Private Server. Okay, Virtual Private Server ni you boleh klasifikasikan sebagai sebuah komputer, tapi komputer tu di dalam internet saja you boleh access. Maknanya daripada komputer awak ataupun your phone, you boleh access that computer, iaitu Virtual Private Server. Kenapa pentingnya Virtual Private Server ni? Bila awak runkan robot trading dalam macam PC sekarang ni, dalam PC, awak ada dua kebergantungan. Okay, kebergantungan pertama adalah internet. You kena make sure internet is 24 hours running lah, because Cap rasa 90% robot memang akan running 24 hours. And also one more thing, you ada kebergantungan dekat electricity. So kalau salah satu daripada dua kebergantungan ini terputus waktu you run EA, and result EA tu mungkin akan lari lah, sebab sepatutnya waktu yang terputus bekalan tu, tak kisahlah internet ke elektrik ke, dan time tu you punya robot sepatutnya buat entry and also buat profit. Tapi disebabkan waktu tu ada masalah teknikal dari sudut internet dan juga elektrik, you tak dapat buat profit. So untuk elakkan masalah tu, solution dia adalah dengan kita membeli VPS. So VPS ni dia adalah 24 hours connection dengan internet, dan juga tak payah ada risiko sambungan elektrik, sebab kita dah bayar dia. Mana-mana VPS company yang kita beli, diorang akan ada dia punya own server lah. So yang kita tahu, kita dah bayar dia kena provide dekat kita 24 hours service without any interruption. Yang kita tadi dah bagi poin pertama, poin 2, poin ketiga. Benda yang penting dalam run EA lah. Yang paling last sekali adalah you nak optimizekan cost waktu you nak set up EA. Maksudnya sepatutnya dalam satu server VPS tu, awak tak perlu nak kena beli setiap kali awak nak pasang. Let's say awak ada 3 robot, you nak run serentak dekat 3 account trading yang berbeza, you tak perlu pun nak kena beli setiap robot tu, you nak kena beli satu VPS. Awak boleh install 3 sekali MetaTrader dalam satu VPS yang sama. Cuma cara kita nak optimize tu, kalau you nak tahu macam mana nak buat, okay, sila tengok video ni sampai habis. Okay, so sekarang ni Cap akan beli VPS. Cap akan beli VPS dekat salah satu VPS provider yang Cap paling suka lah. VPS ada banyak. One you search VPS, dia akan ada banyak lah. Macam ni yang sponsored lah, yang diorang run ads. So dalam banyak-banyak ni, Cap dah cuba bermacam-macam VPS, and yang paling friendly user dan paling orang kata in case you ada masalah, you nak troubleshoot, yang ada support 24 hours adalah VPS Malaysia. I tak tahu dia ni memang daripada Malaysia ataupun tak, tapi once you click this website, dah macam promo pula VPS Malaysia. Tak, tapi sebenarnya memang Cap guna yang ni lah. Bila you click this website, you pergi dekat Cloud SSD VPS, you akan nampak yang memang tulis kat sini Forex. So maksudnya diorang dah optimizekan satu VPS yang memang boleh digunakan untuk run robot trading, which is memang ada demand lah. Ramai lah orang guna VPS untuk run robot. So dalam sini dia ada beberapa server. Okay, kat sini kita akan optimize. Let's say you guna FBS. So bila you search kat sini, dia akan cakap best forex location adalah Amsterdam. Okay, you kena faham kenapa ada banyak server ataupun location server. Tengok ada Amsterdam, New York, Malaysia, macam-macam broker lah kat sini kan. Kenapa kita kena pilih VPS yang paling dekat? Kenapa keluar satu suggestion dekat mana VPS tu patut you pilih? Sebab untuk mengurangkan latency. Maksudnya order tu, bila you klik buy ataupun sell dekat your MetaTrader, order tu nak sampai dekat broker tu cepat. Dia tak ada lagging. So kita kena pilih VPS yang mana paling dekat dengan kita punya server broker. So kalau dekat FBS, dekat sini saranan dia adalah Amsterdam. Bila order tu tak ada lagging lah.
top kan. Dia akan membuatkan you ada profit yang lebih and also mengurangkan loss yang besar. Kerana bila berlaku latency lagging, nak buka order pun lambat, robot nak tutup order pun akan jadi lambat, kan berlaku lagging kat situ. So that's how kita optimizekan waktu nak pasang EA. Okay, so jom kita tengok cost. Bila kita dah pilih Amsterdam, kita klik kat sini. Okay, so dia akan keluar kepada 4 selection pada kategori. Ada yang paling murah RM31.90 sehingga RM118. Kenapa ada 4 list kat sini? Apa yang membezakan 4 purchasing ni? Macam ibarat kau beli ayam drumstick seketul, ayam drumstick 3 ketul, and you beli yang fully bucket kat sini. So biasanya bezanya adalah dekat core CPU dengan RAM. Which is bila makin besar core CPU dengan RAM tu, dia akan kurangkan lagging dalam VPS tu. Kenapa boleh berlaku lagging? Macam Cap tak ada cakap daripada awal tadi, bila kau pasang banyak MT4 dalam satu-satu VPS, dia akan memerlukan penggunaan RAM yang lebih tinggi. Lepas tu bila penggunaan RAM tinggi, of course CPU akan bekerja dengan lebih keras. Basic komputer sama je macam komputer sekarang. Kau buka program banyak-banyak dalam satu masa, kau buka YouTube, kau buka game, kau buka Facebook, buka apa lagi, TikTok, buka satu serentak ni. So komputer pun boleh hang kan, boleh lag, boleh panas. So kalau kau planning untuk install satu MetaTrader saja dalam satu VPS, ambil yang paling murah. Tapi kalau you ada 3, you nak try 3 robot serentak, you nak run. Okay, so you just pilih yang maybe yang tengah expert. Dekat sini dia ada 6GB RAM, ni 4GB RAM, ni 2GB RAM. So jom kita try dengan 2GB RAM. Okay, cost yang pertama, kos untuk orang sebuah EA adalah sebulan you memerlukan RM31.90. Okay, jom kita sign up. Okay, so keluar sampai 1240 ni. Sebab apa? Sebab dia offer dekat kita triennially. Maksudnya 3 tahun terus bayar. Bayar untuk 3 tahun terus. EA provider dia malah fikir dah. Dia terus nak beli 3 tahun terus. So ini cara dia beli. Dia akan dapat penjimatan sehingga 17%. Kalau kau beli untuk biannually, you dapat save 17% juga. Kalau you beli annually, you dapat save 15%. So kita pun nak beli untuk sebulan je, you nak try. Okay, harga dia adalah RM42 1 sen sahaja. So RM42 1 sen. So jom kita pilih RAM. Okay, kalau nak tambah RAM pun boleh. 2GB RAM tambah lah. Nak 4GB RAM tambah RM50 lagi. Nak 5GB RAM tambah RM70. So tak perlu. 2GB RAM is very cukup. Okay, server name just bagi tahu je server name pakai berapa. Let's say server name you just nak cakap EA Chat GPT. Okay, contoh. Okay, tulis broker FBS. Okay. Okay, kat sini kita check balik location dia Amsterdam seperti yang dicadangkan oleh VPS Malaysia. 2GB RAM, 1GB RAM dapat free 1GB RAM free, 2 core CPU, 50GB SSD. Okay, yang paling penting sekali adalah yang paling korang kena beri perhatian adalah dekat 2GB RAM and also dekat CPU. Okay, ni dua ni penting. Okay. Okay, so dekat sini dia dah tanya nak check out ke tak. Bayaran dalam apa? Nak bayar USD boleh, nak bayar Singapore dollar boleh, nak bayar MRI boleh. Salah satu sebab kenapa Cap cadangkan untuk korang guna VPS Malaysia adalah you boleh bayar menggunakan sistem online banking FPX. So you tak perlu nak kena allow kau punya kad. Biasa kalau VPS yang luar negara, you kena enable your card kepada international payment. Kadang-kadang diorang charge kita dalam US dollar. Lepas tu bila awak bayar, awak perasan awak akan dapat rate yang sangat rendah. Penukaran rate tu, charge fee dulu sangat banyak. Jadi Cap tak apa-apa suka nak gunakan VPS yang daripada overseas yang dia charge kita dalam dolar. Bila kita bayar pakai kad, biasanya bank-bank ni kalau kita bayar pakai kad, dia tak sama macam contoh satu hari ni $1 bersama dengan RM4.30. Kita tak boleh dapat RM4.30 bersama $1 tu. Kita mungkin akan di-charge $1 RM4 ataupun RM4.10. So value duit tu akan banyak lah. Gap dia tu besar sekali. Spread untuk penukaran duit ringgit kepada dolar tu sangat rendah. Antara the best solution untuk kita kurangkan cost waktu kita nak pasang EA adalah cari VPS provider yang boleh kita bayar menggunakan FPX. Berapa diorang keluar harga, banyak tu lah kita bayar. Tak payah kita nak fikir lagi berapa dia charge kita. Receh. So agree je, tapi Kat rasa nak bayar guna kad saja. Okay. 1 hour later. Okay, kita dah siap order VPS dengan VPS Malaysia. Kita sambil-sambil kita tunggu tadi, kita makan-makan minum jap. And right now dia punya status yang kita order tadi Tuesday Oktober 22 hari bulan. Hari ni dia dah status dia dah online. So you guys boleh log in menggunakan details yang dia akan hantar dekat email, ataupun awak boleh dapatkan detail tu dekat dalam page website yang kita log in tu, yang dekat page VPS Malaysia. So IP address dekat sini lah dia kasih ini.
So korang copy je yang ni, sama ada kat sini ataupun yang lebih bagusnya dekat Gmail lah. Kalau macam kat Gmail dia akan dapat macam ni. Ini lagi detail lah, nampak dia bagi IP address, dia bagi username, dia bagi password. Tapi sebabkan Cap duk tunggu email dia tak sampai, so ini VPS yang Cap beli yang dulu-dulu punya. So Cap recycle balik. Sebab basically dia benda sama je, cuma yang berubahnya IP address ni je. So kita anggap ini adalah email kepada email yang VPS kita beli sekarang. Sebab dia sama je. Password, username dia akan sama. Cuma yang bertukar IP address. So Cap akan copy IP address ni. Kau pergi dekat logo Windows ni, korang search remote desktop. Tada. Okey. Tekan sini. Paste. Nampak. So tambah je 5633 kat belakang sebab yang VPS Malaysia punya ni 5633 kat belakang ni. Kau tambah je. Kau tambah, lepas tu username masukkan administrator. Copy paste je. Macam gitu. Lepas tu dia akan tanya password. Password ni lah default password. Default password ni memang setiap kali korang beli VPS Malaysia salah satu biasanya dia akan bagi yang password yang sama je. Kau beli, kau punya kawan beli, password sama. Dia akan bagi sebab dia nak bagi kita buka je VPS Malaysia tu. Okey, lepas tu nanti kita akan tukar password. Cara untuk tukar password dia simple je. Saya tak payah ajar sebab dalam email nanti dia akan message kau. Dia akan email, lepas tu dia akan cakap sini. Please change your password by following this step. Korang klik kat sini. Okay, so dia akan beritahu lah step by step lah. Very straightforward je. Step 1, apa semua. Ini kena tukar dalam VPS ni. Ni VPS ni. Bila kita login, dia akan, ibaratnya dia akan bawa kepada satu server. Dia macam PC. Nampak ni? PC. Nampak? PC. Okay, tapi yang ni, yang sebelah kiri Cap ni, PC, Cap punya PC. Yang satu sebelah kanan ni, yang server punya. So tu kelebihan dia. Kita nak runkan robot kita dalam ni. So untuk kita run robot, first kali kita kena buat apa? Kita kena install MetaTrader. Okay. So simple je lah. Kalau tak ada MetaTrader, korang pergi download dulu siap-siap. Okay, dekat FBS ni tekan sini, download. Ataupun nak lagi klasik lah, kita buka je Google Chrome dalam VPS ni. Lepas tu kita tulis FBS. So kita pergi dekat bahagian trading. Nampak? Kau tengok website FBS. Very straightforward je. Simple. Nampak? Tak ada benda pop-up banyak macam broker lain kan. Kita nak trade je kat broker ni, kau kena benda lain. Okay, so tekan download. MT4 for Windows. Nampak? Dah download ke belum? Dah bawa ni. Okay, show in folder. Okay, download. So macam biasalah install. Macam biasa. Macam korang install MT4 dekat PC korang tu. Okay, tunggulah. 1 hour later. Okay, dah siap. So right now kita just log in je lah. Kat sini account FBS kita. So Cap akan prepare satu account, which is account SIN. Sebab biasanya orang run EA, orang nak pakai account SIN kan. Cap prepare kan account SIN untuk kita log in dekat sini. By the way, kalau korang nak setting account SIN, korang tak boleh guna apps FBS. Korang kena guna website FBS. And kalau korang nak register account SIN, boleh login Cap. Sebab sekarang ni, masa sekarang FBS, kalau awak nak buka account SIN, awak kena dapatkan registration link daripada IB. Sebab kalau buka direct daripada personal area tu, memang tak ada pilihan tu. So account SIN adalah eksklusif untuk you dapatkan melalui IB link semata-mata masa sekarang. Alright. Okay, ni aku login je siap-siap. Okay, kita dah preparekan account SIN kat sini. Alright, so dah ada FBS, MetaTrader, dah ada duit sikit dalam tu, 96.8. Tak sampai $1 pun. Okay, 96.8 ni maksudnya 0.96 US dollar. So kalau kita nak, kita kena depo lah. So Cap depokan kejap. Cap akan depo sebanyak, let's say Cap nak depo $50. Kita tengok berapa amount dia akan berubah. Okay, Cap dah transfer sebanyak $50 ke dalam account SIN ni. Dan kalau korang lihat, balance dalam account SIN ni sekarang adalah $5,096. Wah, barulah sedap nak run EA kan. Modal capital $5,000 dalam MT4.
So baru kita boleh setting nak tinggal ke atau nak hedging ke macam mana kan. So itulah kelebihan Aircon Send yang tak ada dekat Aircon Standard, which is bagus untuk rakyat marhen macam kita ni lah, depo kecil-kecil ni. Okay, so sekarang kita akan install EA. So basically EA kau ambil lah EA mana-mana. Okay, Cap akan ajar. Macam tu ni ada satu file dalam komputer ni. EA senang. Cap pun lupa EA ni EA apa. So simple, dia copy je kat sini. Korang paste dalam server ni. Dia macam berpindah server. Dapat dah ada. So dekat sini kita install macam biasalah. Copy, pergi kat FBS, tekan file, open data folder, buka L4, export. Alright. And paste. Okay, so bila kita refresh, EA tu dah ada kat sini. EA senang. Cap lupa EA ni apa. So untuk you run EA, you kena enablekan dulu auto trading ni, bagi dia warna hijau. Lepas tu you kena buka satu chart lah untuk dia run EA. Okay, so tekan bagi buka lah USD contohnya. EA ni senang je, you just drag and drag. You just drag and drop. Okay, ni setting dia lah. Cap pun tak tahu Cap buat apa dengan EA ni dulu. So tekan auto je, contoh. Macam tu. So bila dia dah tanda senyum macam ni, alamak dah ada buy. Tengok. So bila dia dah senyum macam ni, maksudnya EA ni dah jalan, nampak? Dah ada buy kat sini. So maknanya betul lah. So dah ada entry lah kat sini. Macam tu. Simple kan? Apa kata kalau kita ada lagi satu EA yang kita buat dan kita nak run EA tu juga dalam VPS yang sama. So, kalau kita tengok, ini tips dia lah. Tips dia, kita pergi kat task manager. Okay, kita tengok dekat sini penggunaan memori baru 53%, CPU baru 12%. Kita boleh push lagi server ni untuk pasang lagi satu MetaTrader. Begitu kita pasang serentak. Maknanya boleh pasang dua account dekat satu VPS yang sama. Tadi VPS kita beli yang 2GB kan, yang paling murah kan. So dengan 53% memory, 10% CPU processing ni, kita boleh install lagi satu. So cara dia untuk install lagi satu dia agak tricky sikit. Kalau salah buat, dia akan override je MT4 yang ada sekarang. So untuk elakkan dia override, you kena create lagi satu. You kena pergi dekat this PC. Okay, pergi dekat program file. Okay, nampak FBS Trader 4 ni kan. Okay, you kena create lagi satu file. Okay, FBS Trader 4. Okay, kurungan kita buat 2. Macam tu. Okay, so dia akan ada 2 file. Dia tak akan override. Kalau kita just tadi tekan double click dekat sini, FBS setup ni, nanti dia akan override je file yang MetaTrader yang ada sekarang. Nanti bila korang dah siap install, ada satu je MT4. So tak boleh ada 2. So itu cara dia. Okay, so bila kita double click dekat sini, dekat setup dia ni, okay, sebelum tekan next tu, tekan setting. Okay, and then installation folder tu, nampak tak dia pergi dekat FBS Trader 4, dekat file yang asal tadi. Okay, kena pergi sini. Macam tu. Okay, kau kena pilih yang FBS Trader 4 kurungan 2. Kat situ. So itulah trik dia. Program group pun kalau boleh asingkan. Macam tu. So jangan bercampur. Okay, so kita install. Nanti kita tengok apa jadi. Okay, so now kita dah siap install. And kalau korang perasan, lepas dia pop up je MetaTrader yang baru ni, korang perasan ada 2 FBS kat bawah, nampak? 1. Okay, tutup. 2. Yang baru. So ada 2. So kita tengok sekarang ni. Alamak, tutup pula. Kita tengok sekarang ni berapa banyak percentage penggunaan processing. Nampak? CPU dia dah naik sikit dekat 30% tadi dia spike. Tapi memori dia masih lagi stable sebab kita tak run lagi robot. Once kita dah run, dia akan up lagi sikit. So Cap assume dekat untuk 2GB RAM maksimum kita boleh run 2 ke 3, 4 MT4 serentak. Lebih daripada tu mungkin dia akan hang, dan kemungkinan besar kita punya program kita akan orang kata auto close MT4 kan. Kadang komputer kita bila kita hang kan, komputer hang kita punya program kita auto close kan, dia jadi auto reboot. So kita tak nak benda tu, sebab kita kalau boleh dia nak run dalam keadaan yang stabil. So 2 ke 3. Okay, so bila kita run untuk 3 ataupun untuk 2, kita boleh kurangkan kos VPS tu. Kalau sekarang kos VPS untuk 1 VPS RM38.
Tapi untuk jatuh kepada satu penggunaan robot. Tapi kalau kita let's say lah kita install 3 robot kan. So mana 38 bagi 3, maknanya kos untuk run VPS adalah lebih kurang RM12 sahaja untuk satu bulan. Okay, you dah faham sesuatu? Okay, so kalau korang rasa ada lagi pertanyaan berkenaan macam mana, ataupun how, ataupun apa, what if kan. Sebab sekarang ni Cap pun agak kekurangan idea untuk buat konten. Tapi shout out to FBS sebab sponsor this video. And korang please, kalau korang nak guna robot trading, pastikan guna Airconsyn FBS. Sebab FBS dah 15 tahun dalam market. Diorang starting 2009 pun dah start keluar ke market, dah ada Airconsyn. Maknanya 15 tahun dalam market. Airconsyn dia sangat stable, and also payment daripada broker pun very stable guys. The in term of deposit and withdrawal lah. And also leverage dia pun boleh pergi up to 3,000. Itu yang seronok. Bila kita ini kan kita kadang-kadang kita nak layer ke apa semua kan, nak tinggal. So leverage tu mainkan peranan yang besar dalam menentukan profit and loss kepada sebuah strategi. Okay, so thank you guys. Kalau korang nak register account FBS, jangan lupa register under link Cap. Cap akan bagi kat korang rebates, okay, for every trades. So rebate tu akan dimasukkan secara automatik setiap hari Senin pagi, lebih kurang dalam pukul 11 ke 12 pagi tu diproses direct oleh FBS. Cap hanya tolong set je. Okay, so itu saja perkongsian untuk kali ini. I hope you get something and you get good knowledge. Jangan lupa tekan butang subscribe and tekan butang loceng untuk dapatkan konten-konten Cap yang seterusnya secara cepat dan pantas di telefon anda. Jumpa lagi. Salam mesra daripada Cap. Assalamualaikum. Sedut.